Halo, Assalamualaikum semua. Dalam video pada kali ini saya akan bincangkan kadar tindak balas soalan kertas 1. Okey, soalan pertama. Antara yang berikut, yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang paling tinggi? Bila kadar, tengok ya, kadar kita sebut tinggi, rendah kan? Okey, kalau kadar tindak balas paling tinggi, maksudnya tindak balas tu mengambil masa yang singkat. Okey, so kita pun tengoklah satu persatu. Pengaratan. Pengaratan kan kalau contoh kita beli kereta hari ni, tak adalah kereta tu esok terus berkarat kan? Jambatan hari ni buat, tak adalah esok tu terus berkarat. Maksudnya pengaratan mengambil tempoh masa yang lama untuk berlaku. Jadi kadar tindak balas dia rendah. Penapaian glukosa. Penapaian glukosa kan macam contoh kita buat tapai. Kalau minuman beralkohol kan dia ambil masa untuk proses tu berlaku. Tak adalah hari ni buat tapai, esok terus boleh makan. Ambil masa kan? Okey, so penapaian glukosa mengambil masa yang lama, agak lama juga. Penguraian makanan. Ni macam makanan jadi basi, jadi terurai kan. Penguraian pun ambil masa juga. Beberapa hari kan nak basi, kalau nak terurai sepenuhnya lagilah lama. Pembakaran alkohol. Kalau alkohol tu kita bakar, terus dia terbakar lah kan. Tak adalah ambil masa pula nak terbakar, dia terus terbakar. Jadi mengambil masa yang singkat. Jadi kadar tindak balas tinggi ialah pembakaran alkohol. Okey, manakah antara berikut adalah tidak benar untuk mengukur kadar tindak balas? Manakah antara unit berikut tidak benar? Okey, bila kita sebut kadar tindak balas, apakah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas? Perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. So, kita ada per unit masa. Jadi, bila perubahan tu berlaku, mesti ada unit masa. Kalau kita tengok sini, A ada masa saat, B pun ada saat, C ada minit. Bilangan mol berubah dengan minitnya. Manakala D ni tak ada per masa. Jadi yang tidak benar ialah D. D ni sebenarnya ialah apa ni? Unit bagi apa ni? Mol per desimeter padu. Ini ialah unit bagi kepekatan. Okey, atau kemolaran. Okey, bagaimanakah makin meningkatkan kadar tindak balas? Okey, kita tengok satu persatu. Meningkatkan bilangan pelanggaran berkesan. Kalau kita ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. KSSM, kepekatan, suhu, saiz dan makin. Semua 4 faktor ni sekiranya digunakan untuk meningkatkan kadar tindak balas, memang akan meningkatkan bilangan pelanggaran berkesan. A betul. Cuba kita tengok B, C, D. Meningkatkan tenaga peraktifan. Kenapa B salah? B salah ni disebabkan perkataan meningkatkan. Kalau kita guna makin, dia akan merendahkan tenaga peraktifan, bukan meningkatkan. Sebab tu salah. C, meningkatkan jumlah bilangan zarah. Ini sebenarnya untuk faktor apa ni? Jumlah bilangan zarah. Jumlah bilangan zarah per unit isi padu ialah bagi faktor kepekatan. Lagi pekat suatu cecair tu, suatu larutan, lagi banyaklah bilangan zarah per unit isi padu. Kepekatan. Kalau meningkatkan tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni merujuk kepada suhu. Suhu. Kalau suhu lagi tinggi, tenaga kinetik zarah lagi tinggi. Soalan nak makin kan? So, jawapan dia A. B salah sebab meningkatkan. Okey, persamaan berikut mewakili tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik. Tindak balas ni menghasilkan kalsium klorida, karbon dioksida dan air. Kaedah mana yang paling sesuai meningkatkan kadar tindak balas? Kalau nak meningkatkan kadar tindak balas, mestilah kita ubah faktor. Faktor dia ialah tadi KSSM. Kepekatan, suhu,
saiz makin. Okey, kita ubah ni ya. Jadi kita tengok jawapan dia. A, mengecilkan saiz. Ni kan faktor saiz, ni ada faktor saiz, betul ni? So A betul. Cuba tengok jawapan lain. Mengurangkan isi padu. Ada tak faktor isi padu sini? Tak ada kan? Isi padu bukan faktor mempengaruhi keadaan tindak balas. So salah lah. Mengurangkan suhu. Suhu ni faktor lah, tapi kurang suhu. Kalau nak tingkat keadaan tindak balas, kita mesti tambah suhu. Mengurangkan kepekatan. Kepekatan pun faktor juga. Tapi nak tingkatkan kadar mestilah menambahkan kepekatan asid tu. So jawapan A. Antara yang berikut, yang manakah berlaku apabila suhu, underline suhu, meningkat. Kalau suhu meningkat, kadar tindak balas meningkatlah. Tenaga peraktifan ni ada kena-mengena dengan apa? Dengan makin. Frekuensi pelanggaran meningkat. Frekuensi pelanggaran meningkat. Okey, betul ni. Tenaga kinetik zarah kekal sama? Salah. Okey. So jawapan dia 1 dan 3 B. Okey, persamaan berikut mewakili satu tindak balas. Kita tengok persamaan ni ialah antara asid hidroklorik dengan kalsium karbonat menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Persamaan dah seimbang. Antara berikut, kaedah manakah yang paling sesuai untuk meningkatkan kadar tindak balas? So, kita ada 4 faktor. Semula, kepekatan, saiz, suhu, makin. Okey. So, kita tengok ni. Ni saiz ada. Ni isi padu. B ni isi padu. So, B ni awal-awal dah tolak sebab isi padu tak mempengaruhi kadar. Mengurangkan ni kepekatan. Okey. So, kita ada 2 sini. A dengan B. Kita tengok A menggunakan saiz kalsium karbonat yang lebih kecil. Betul. Saiz lebih kecil, lebih tinggi kadar tindak balas. Kenapa? Kerana jumlah luas permukaan kalsium karbonat tu lebih besar. Jawapan C, mengurangkan kepekatan. Kalau kurangkan kepekatan, jadi kadar dia akan lebih rendah. So, jawapan dia ialah A. Okey, berdasarkan persamaan kimia di atas, apakah perubahan yang dapat diperhatikan untuk menentukan kadar tindak balas? Okey, kita tengok ni, kalsium karbonat tindak balas dengan asid ni semula menghasilkan, nampak ada gas. Biasanya sekiranya ada gas, jadi perubahan yang sesuai kita gunakan untuk menentukan kadar tindak balas ialah dengan menyukat isi padu gas tu. Okey. So, kita ada sini pertambahan isi padu gas yang terbebas. Kalau B, pertambahan jisim bahan. Jisim bahan, kalau kita tengok bahan, bila sudah tindak balas, lama-lama bahan makin habis. Jadi, dia bukan pertambahan jisim, tapi pengurangan jisim. Okey. Pengurangan isi padu larutan bahan tindak balas. Sekarang larutan ialah asid hidroklorik. Tapi, kalau kita nak ukur isi padu, nak kurang, yang ini pun larutan ni. Jadi, kan ada air lagi kan? Jadi, ada banyak larutan. Jadi, mengukur larutan, isi padu larutan tu agak sukar, tak boleh dibuat. Dan mendapkan yang terbentuk. Ada ke dalam persamaan ni, dalam tindak balas ni, menghasilkan mendapkan? Tidak ada. So, jawapan D ni tak bolehlah diterima sebab tak ada mendapkan. Okey. Rajah 1 menunjukkan ubi keledek yang dipotong kecil untuk dimasak. Ni subtopik 7.3. Aplikasi. Okey. Mengapakah ubi keledek yang bersaiz kecil lebih cepat masak berbanding saiz besar? Okey, kalau saiz kecil, apa konsekuens dia? Jumlah luas permukaan, kan? Kalau saiz, dia mestilah disebabkan jumlah luas permukaan. So, jawapan dia B. Saiz kecil, jumlah luas permukaan lebih besar. Okey. Persamaan kimia berikut mewakili tindak balas antara zinc dan asid hidroklorik. Okey, menghasilkan ni zinc klorida dan gas hidrogen. Perubahan mana boleh digunakan untuk menentukan kadar tindak balas? Sekali lagi, tindak balas membebaskan gas. Okey.
Tengok jisim zinc per unit masa. Boleh? Zinc kan pepejal. So, kita boleh ukur jisim. Boleh? Warna larutan. Kalau kita lihat sini, asid hidroklorik. Apakah warna asid hidroklorik? Tanpa warna kan? Zinc klorida kalau dalam bentuk larutan pun tanpa warna. So, kita tak nampak apa-apa perubahan warna. Jadi, tak boleh lah. Isi padu gas hidrogen. Ya, isi padu gas hidrogen kan akan semakin bertambah. Okey. Jisim zinc klorida terhasil. Boleh ke? Zinc klorida ni dalam bentuk larutan aqueous. So, kita tak dapat nak ukur jisim. Jadi, jawapan yang betul ialah 1 dan 3. Okey, dalam satu eksperimen, tindak balas antara marmar berlebihan dengan 50 cm padu asid hidroklorik 2 mol per desimeter padu menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, so ini graf. Dia ada graf 1, ada set 1 dan 2. Sekiranya eksperimen diulang dengan menggunakan larutan lain, larutan manakah akan menghasilkan lengkung 2? Maksudnya yang atas ni tadi lengkung 1. Dia nak ni yang mana ni antara bawah ni menghasilkan lengkung 2. So lengkung 1 ni kalau kita lihat kepekatan ni, ini unit bagi kepekatan. 2 mol per desimeter padu. Tu lengkung 1. Dengan kepekatan 2 mol per desimeter padu, nampak kadar tindak balas set 1 lebih tinggi ni. Jadi dalam jawapan kita kena carilah yang mana yang kurang daripada 2 mol per desimeter padu. Kalau kita tengok ni semuanya 1, 1, 1, ini 2. So 2 yang ni salah lah. Sebab sama bilangan mol dia kan. Okey. Yang lain ni sama, 1, 1, 1. Okey, apa beza dia? Sekarang asid hidroklorik, atas ni pun asid hidroklorik. Yang A sama asid hidroklorik. Yang B, ini ialah asid sulfurik. Asid sulfurik kan, formula asid sulfurik ialah H2SO4. Maksudnya ada 2 ion hidrogen dalam satu molekul asid sulfurik. Jadi jumlah bilangan mol ion hidrogen ialah 2 kali ganda berbanding asid hidroklorik ni. Okey, jadi kalau ikut sini ni, ini kadar tindak balasnya patutnya lebih tinggilah. So B ni tolak kadar tindak balas lebih tinggi sebab bilangan ion hidrogen dia tu 2 kali ganda lebih tinggi So kita ada yang 1 dan yang C. Ya, 1 A dan C. A dan C, okey, 1 dan 1 mol per desimeter padu. Sama dah kemolaran A dan C, kurang daripada 2. Okey, sekarang set 1 ni hasilnya lebih banyak. Kalau kita tengok bahagian ni kan graf. Set 1 tu hasil gas tu lebih banyak. Maksudnya bilangan mol bahan dia lebih banyak. Okey, so berapa bilangan mol asid hidroklorik? Sebab marmar berlebihan. Jadi kita pun carilah bilangan mol. Bilangan mol ialah MV darab 1000. Darab MV bahagi 1000. Sama dengan. Okey, kira kejap. So, kita dapat 0.1 mol. Okey, jadi kita kena kira antara A dan C yang mana yang kurang daripada 0.1. Separuh patutnya Cuba kira A. 50 darab 1 bahagi 1000. So, A kita dapat 0.05 mol. Kurang ni. C. 1 darab 25. Bahagi 1000. Kita dapat 0.025 mol. Okey, dua-dua kurang daripada 0.1. Tapi ini separuh kan? Ini separuh ni. So, yang separuh ialah A. Okey. Jadual 1 menunjukkan 2 eksperimen. Kita ada eksperimen 1 dan 2. Mengkaji penguraian hidrogen peroksida. Macam mana formula hidrogen peroksida? H2O2. Penguraian hidrogen peroksida akan menghasilkan
air dan gas oksigen. Seimbangkan dia ni 2. Okey. Sekarang dengan menggunakan mangkin bagi penguraian hidrogen peroksida ialah mangan 4 oksida. Ini ialah mangan 4 oksida, formula MnO2. Mangan 4 oksida. Tapi GC mangkin adalah sama. Nampak? Dalam kedua-dua eksperimen menggunakan mangkin. So sekarang ada ke faktor mangkin ni? Faktor mangkin kita tak ambil kira lah. Sebab dalam dua-dua set ni kita guna mangkin. Dan GC mangkin pula adalah sama. Kalau GC mangkin berbeza, mangkin yang lebih itu akan lebih tinggilah kadar tindak balas dia. Sekarang GC mangkin adalah sama. Tapi kita lihat larutan hidrogen peroksida yang digunakan. Isi padu berbeza, tapi adakah isi padu mempengaruhi kadar tindak balas? Tak kan? Kemolaran? Berbeza. Kemolaran kan kepekatan? Kepekatan mempengaruhi kadar tindak balas. So, kadar tindak balas yang mana lebih tinggi? Yang eksperimen 1 sebab 0.5. Eksperimen 2 kadarnya lebih rendah. Jadi kalau kita buat graf, melukis graf dengan tak melihat jawapan dulu, kita boleh lukis ni graf ni. Isi padu ni, V ni isi padu melawan masa. Isi padu bagi eksperimen 1, kadar tindak balas eksperimen 1 ni lebih tinggi. Eksperimen 1. Eksperimen 2 akan rendah kadar dia. Sini 2. Sini 1. Kadar lebih tinggi sebabkan kepekatan hidrogen peroksida. Tapi hasil gas oksigen yang mana akan menghasilkan lebih set mana yang akan menghasilkan lebih banyak gas oksigen? Kita kena cari bilangan mol. Bilangan mol guna formula MV per 1000. So set 1 M dia ialah 0.5, darab V dia 50 bahagi 1000. Jadi kita dapat bilangan mol bagi yang pertama ni ialah 0.025. Yang kedua, set 2, M dia ialah 0.4, darab V dia 100, bahagi 1000. So, yang kedua kita dapat 0.04. Jadi, kita dapati bahawa set 1, dia punya hasilnya akan kurang berbanding set 2. Sebab set 1 0.025 mol, set 2 0.04 mol. Jadi set 1 kurang set 2 lebih banyak, 0.04. Jadi graf set 2 akan naik tinggi lah. Set 1 sampai situ. Okey, macam tu. So kita tengok jawapan. Yang mana macam tadi? Yang mana macam tadi? Kadar tindak balas set 1 lebih tinggi, tapi hasilnya rendah. So, jawapannya ialah B. Kan? Okey, soalan akhir. Jadual 2 menunjukkan 2 eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara kalsium karbonat berlebihan dan asid hidroklorik. Kenapa guna berlebihan? Inilah untuk memastikan supaya semua asid hidroklorik lengkap bertindak balas. Semua asid hidroklorik tindak balas dengan lengkap. Okey, kita pun study jadualnya. Kita ada eksperimen 1, 2. Saiz kalsium karbonat. Nampak beza dia. Ada saiz besar, ada saiz kecil. Isi padu sama. Isi padu tak mempengaruhi kadar tindak balas, tapi mempengaruhi jumlah akhir. Kuantiti akhir bahan tu. Okey, kepekatan berbeza sini. Okey, antara graf isi padu karbon dioksida melawan masa, yang manakah menunjukkan keputusan 2 eksperimen bagi jisim kalsium karbonat yang digunakan dalam kedua-dua eksperimen yang sama. Okey, so kita tengok graf. Okey, kalau kita lihat daripada data tadi, kita cari dalam eksperimen 1, MV over 1000 dia punya bilangan mol bagi eksperimen 1 ialah 0.01 mol. 0.005 mol. Eksperimen 2 pula 0.01 mol. Okey.
Jadi kita dapat yang set 1 dia gunakan saiz besar. Saiz besar, set 2 dia guna saiz kecil. Okey. So, kalau saiz, kalau faktor saiz, tadi pun kemolaran pun eksperimen 1 kemolaran rendah, eksperimen 2 kemolaran dia tinggi, kepekatan tinggi. Jadi kalau ikutnya dua-dua tu dari segi saiz dan kepekatan eksperimen 2 kadarnya lebih tinggi. Okey, jadi eksperimen kita cari yang mana yang daripada graf ni menunjukkan kadar dalam eksperimen 2 lebih tinggi. Kadar tu kita tengok daripada bahagian depan graf ni, bahagian sini. Okey, kalau graf A ni, kita dapati bahawa graf eksperimen 1 kecerunannya lebih tinggi. Ini maksudnya kadar eksperimen 1 lebih tinggi. So, salah lah. Sedangkan dalam kita punya result tadi, eksperimen 1 kadarnya lebih rendah. Jadi, cari yang mana lebih rendah. B salah. Sebab B kadar eksperimen 1 lebih tinggi juga. Okey, kalau kita lihat C dan D, dua-dua menunjukkan kadar eksperimen 2 yang lebih tinggi. Okey, so yang mana satu jawapan kita? Hasil akhir pula bergantung kepada bilangan mol. Ini hasil akhir, Memang data tu di mana. Okey, kalau kita perhatikan bilangan mol kita tak sama. Graf D ni bilangan molnya sama, hasil akhirnya sama banyak ni. Okey. So, ni kalau ikutnya salah. Cuba kita cek jawapan C ni. Betul tak? Bilangan mol set 1 lebih rendah ni. 0.005. Set 2, 0.01. Set 2 lebih tinggi bilangan molnya. Jadi, nampak betul lah graf kita kan. Set 2 kadarnya lebih tinggi. Okey. Ini kecerunan lebih tinggi. Dan bilangan mol bahan dia tu lebih tinggi juga bilangan mol. Jadi, dia punya hasil, kuantiti hasil pun akan lebih banyak. So, jawapan dia ialah C. Okey, sekian saja. Harap video ni dapat membantu murid-murid menduduki SPM dengan lebih yakin. Okey, bye.